Hai, bertemu kembali dalam channel Cikgu Ong. So, pada hari ini, Cikgu akan berkongsi dengan anda bagi sains tingkatan 1, bab 6, jadual berkala dengan subtopik 6.3, sebatian. Okay, jom, mari kita belajar. So, yang pertama, kita akan lihat sebatian dalam kehidupan harian. So, apakah itu sebatian? Sebatian terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Sebatian terhasil melalui tindak balas kimia, boleh dihasilkan di dalam magma atau secara semula jadi. Sebatian boleh dipisahkan secara kimia, iaitu proses elektrolisis, yang kita akan belajar sekejap lagi, dan sebatian tidak boleh dipisahkan secara fizikal. So, sebatian ini membentuk bahan baharu, di mana sifat bahan baharu berbeza berbanding sifat asal. So, jom kita lihat beberapa contoh sebatian dalam kehidupan harian. So, yang pertama, permainan blok yang diperbuat daripada polietilena, iaitu gabungan karbon dan hidrogen. So, yang kedua, air turin, gabungan unsur hidrogen dan oksigen. Ketiga, jubin, yang diperbuat daripada marma, iaitu gabungan kalsium, karbon dan oksigen. Dan sebenarnya, banyak lagi sebatian dalam kehidupan harian kita. Antara yang paling dekat dengan kita, garam, iaitu natrium klorida, gula, gabungan unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Yang ini karat. So, karat terbentuk melalui tindak balas kimia antara besi dengan oksigen. Yang ini cangkerang, kapur tulis yang tadi punya jubin. Okey, cuba anda perhatikan unsur yang membentuk cangkerang, kapur tulis dengan jubin. Sebenarnya adalah sama, iaitu gabungan kalsium, karbon dan oksigen. So, yang kedua kita akan lihat cara pembentukan sebatian daripada logam dan bukan logam. Okay. So, apakah proses ini? Daripada dua gambar raja ini. Jadi, sebelum tu kita ingat kembali logam dan bukan logam dalam jadual berkala. Okay. So, ada 5 logam untuk perbincangan seterusnya. So, yang pertama Mg, magnesium, Al, aluminium, Fe, besi, Cu, kuprum, zinc, Zn. So, akan bertindak balas dengan satu bukan logam, iaitu O, oksigen. So, logam bertindak balas dengan bukan logam, membentuk sebatian. Contoh prosesnya, magnesium bertindak balas oksigen membentuk magnesium oksida. So, ini adalah rupa bentuk magnesium dalam magma saiz. Dan biasanya kita akan jumpa dalam bentuk seperti ini. Magnesium atas tu adalah lapisan yang berwarna kelabu sebab telah dioksidakan. Bertindak balas oksigen pada suhu bilik. Dan sekiranya kita menggunakan kertas pasir untuk menggosoknya, kita akan dapati magnesium itu sebenarnya berkilat. So, gambar pertama tadi adalah pembakaran magnesium. Yang kedua, aluminium bertindak balas oksigen membentuk aluminium oksida. Seterusnya, besi bertindak balas oksigen membentuk besi oksida, iaitu karat. Kuprum bertindak balas oksigen membentuk kuprum oksida. Begitu juga zinc bertindak balas oksigen membentuk zinc oksida. So, nampak tak bentuk dia, pattern dia? Yang kita boleh tulis secara umum, iaitu logam bertindak balas oksigen membentuk logam oksida. Selain daripada 5 jenis logam ni, kita akan bincang lagi 3 jenis logam, iaitu lithium, Li, Na, natrium, K ialah kalium. So, ketiga-tiga logam ni sebenarnya merupakan logam alkali. Dan kita akan lihat tindak balasnya dengan bukan logam, O, oksigen, dan H, hidrogen. So, H dengan O ni bergabung membentuk air. So, hidrogen bertindak balas dengan oksigen. Cool. Dalam magma saiz, kita akan dapati lithium bertindak balas air membentuk lithium hidroksida, iaitu suatu sebatian dan membebaskan gas hidrogen. So, gambar tadi adalah lithium dalam air. Yang kedua, natrium bertindak balas air membentuk natrium hidroksida, iaitu sebatian, dan membebaskan gas hidrogen. Begitu juga dengan kalium bertindak balas air membentuk kalium hidroksida dan membebaskan gas hidrogen. So, secara umumnya kita akan tuliskan logam alkali bertindak balas dengan air membentuk logam hidroksida yang bersifat alkali dan membebaskan gas hidrogen. Dapat? Okey, yang ketiga kita akan lihat kepada jisim diabadikan semasa perubahan kimia. Masih ingat tak logam dan bukan logam yang saya tunjukkan pada raja ini?
So, logam yang saya tunjukkan ialah Fe, iaitu besi. Dan bukan logam adalah S, iaitu sulfur. So, dalam aktiviti seterusnya akan ditunjukkan jisim diabadikan semasa perubahan kimia. Tetapi cikgu tidak ada eksperimen tu, hanya bincang secara teori sahaja. Iaitu bagi aktiviti 6.11, bagi buku teks muka surat 186 hingga 187. So, dalam aktiviti ini langkah pertama, kita akan masukkan serbuk besi dan serbuk sulfur dalam mangkuk pija. So, kita akan kacau. Okay. Selepas tu, mangkuk pija ni akan ditimbang dan dicatatkan jisimnya. Selepas tu, baru diletakkan di atas alas segitiga tanah liat. Ini adalah alas segitiga tanah liat. Bukan letak atas kasar dawai, ya. Selepas tu, kita akan panaskan campuran serbuk besi dengan serbuk sulfur sehingga campuran itu bertukar warna. Dan kita biarkan dia sejuk, timbang dan catat jisim akhir. So, apabila dipanaskan, hasilnya akan seperti dalam raja ni. Okay. Jadi, apakah warna campuran tersebut apabila dipanaskan? So, adalah warna hitam. Okay. Soalan 2. Tulis satu persamaan kimia dalam bentuk perkataan bagi tindak balas yang berlaku. So, jawapannya adalah besi bertindak balas dengan sulfur membentuk besi sulfida. Jadi, untuk soalan 3, apakah hasil yang terbentuk daripada aktiviti ini? Sudah pasti anda tahu jawapan, iaitu besi sulfida. Dan untuk soalan 4, adakah jisim sebelum pemanasan dan selepas pemanasan berubah? So, jawapannya tidak. Jisim sebelum dan selepas adalah sama. Okay, sekarang kita akan lihat dari segi perbezaan campuran dan sebatian. Besi ini sebenarnya adalah suatu unsur. Ingat tak? Sulfur juga adalah suatu unsur. So, apabila besi bercampur dengan sulfur, dia akan bentuk campuran di mana boleh dipisahkan melalui penggunaan magnet, iaitu melalui kaedah fizikal. So, apabila campuran serbuk besi dan serbuk sulfur itu dipanaskan, maka kita akan dapati terbentuknya sebatian besi sulfida yang berwarna hitam, iaitu bahan baharu. Okay. Dan bahan baharu ini tidak boleh dipisahkan melalui kaedah fizikal. Dan sekarang kita akan lihat kepada susunan atom pula. Okay. Kalau ini adalah unsur, okay, ini unsur bagi atom besi. Okey, untuk sulfur dia wujud dalam bentuk molekul. Apabila dicampurkan, dia campur saja kan? Nampak tak? Dia tak ada ikatan kimia terbentuk. Okey, bagi sebatian daripada raja nampak kan? Fe besi diikat dengan sulfur. Dia terbentuknya ikatan kimia. Sebab tu dia tak boleh dipisahkan melalui kaedah fizikal menggunakan magnet. Maka daripada aktiviti ini dirumuskan jisim campuran sebelum dan selepas dipanaskan adalah sama dan tidak berubah. Dan tahukah anda, semua garam mineral yang dijumpai di bumi wujud dalam bentuk sebatian akibat tindak balas kimia, kecuali emas, perak dan platinum. Okey, tadi kita kata sebatian tak boleh pisah secara fizikal. Maka sekarang kita akan lihat pengasingan sebatian melalui kaedah kimia. Masih ingat tak 7 kaedah ini? Okey, kaedah ini adalah kaedah fizikal yang digunakan untuk mengasingkan campuran. Okay. Untuk sebatian, kita akan asingkan secara kimia melalui kaedah kimia. Jadi, apakah nama proses ini? Iaitu elektrolisis. So, elektrolisis ialah proses penguraian sesuatu sebatian kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, yang ditunjukkan adalah proses elektrolisis air sebab air itu bergabung antara unsur hidrogen dan juga unsur oksigen secara kimia. So, akan dipisahkan melalui proses elektrolisis. So, kita mesti kena pasti dulu di mana anode dan kathode dan bagaimana dengan caranya. Senang je, iaitu dengan melihat kepada simbol bateri ataupun sumber kuasa. So, nampak tak yang panjang itu adalah positif. Yang pendek ini adalah negatif. Okay. Maka,
Elektrod positif, yang positif kita namakan sebagai anode. Manakala elektrod negatif dinamakan sebagai katod. So, gas oksigen akan dibebaskan di elektrod positif. Manakala gas hidrogen dibebaskan di bahagian elektrod negatif. Cuba anda perhatikan pada raja. Kenapa oksigen sikit, hidrogen ni banyak? Okey, ini kerana nisbah oksigen kepada hidrogen adalah 1:2. Masih ingat tak simbol air iaitu H2O. H2. So, hidrogen ada 2, oksigen cuma 1. Dapat? So, yang ini adalah proses elektrolisis yang boleh jalankan di Makmal Sains. Jika berminat, anda boleh tonton video ini di channel cikgu. Dan eksperimen ini anda akan jalankan semasa di tingkatan 2 nanti. Dan seterusnya, kita akan bincangkan perbezaan perubahan kimia dan perubahan fizik. Masih ingat sifat kimia dan sifat fizik yang telah anda belajar semasa bab jirim? Okey, apakah persamaan perubahan fizik dan perubahan kimia? So, persamaannya, kedua-dua proses ni boleh berlaku kepada jirim dan melibatkan perubahan tenaga berlaku. Manakala perbezaannya, perubahan fizik tidak membentuk bahan baharu. Manakala perubahan kimia membentuk bahan baharu. Perubahan fizik, sifat bahan dan hasil adalah sama. Perubahan kimianya berbeza, sifat bahan dan hasil. Okey, untuk perubahan fizik pula, komposisi kimia bahan dan hasil adalah sama. Manakala perubahan kimia adalah berbeza. Perubahan fizik memerlukan tenaga yang sedikit. Manakala perubahan kimia memerlukan tenaga yang banyak sebab melibatkan pemanasan. Dan kita akan lihat beberapa contoh proses bagi perubahan fizik iaitu peleburan, pembekuan, kondensasi dan pendidihan. Ingat tak, semua proses ni boleh berbalik. Sebagai contoh, ais boleh melebur jadi air, air boleh membeku menjadi ais. Dia boleh berbalik. So, perubahan fizik. Kalau perubahan kimia, tidak berbalik. Sebagai contoh, proses pengaratan besi, fotosintesis, perebutan daun dan respirasi sel. Dan yang terakhir, kita akan lihat kepada perbezaan campuran dengan sebatian. Okay. So, apakah perbezaannya? Kita akan lihat dari segi beberapa aspek. Yang pertama, pembentukan bahan baharu. So, campuran tidak bentuk bahan baharu. Sebatian, yes, dia bentuk benda baharu. Ikatan kimia atau campuran, tiada ikatan kimia. Ikatan kimia terbentuk untuk sebatian. Manakala untuk kaedah pengasingan, campuran kaedah fizika. Sebatian adalah kaedah kimia, iaitu elektrolisis. Okay. Sifat bahan baru berbanding dengan sifat asal, campuran tiada perbezaan. Sebatian ada perbezaan. Manakala perubahan haba pula, campuran tiada perubahan haba. Kita campur saja kan. Sebatian melibatkan perubahan haba, iaitu haba diserap sebab melibatkan pemanasan. Jadi antara campuran dan sebatian, adakah ada persamaan? Ya. Kedua-duanya terdiri daripada 2 atau lebih komponen yang berbeza. So, itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Jika video ini membawa manfaat untuk anda, sudilah tekan like, share kepada rakan dan subscribe channel cikgu. So, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.